Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Okey, alhamdulillah. Pada minggu ini giliran Mukadimah yang akan menyampaikan tazkirah. Okey, tajuk tazkirah Mukadimah pada minggu ini iaitu 9 kebaikan berzikir yang perlu antum ketahui. Okey, sebelum Mukadimah pergi lebih lanjut, Mukadimah nak terangkan dahulu mengenai tentang apa itu maksud zikir. Okey, zikir daripada bahasa Arab yang bermaksud ingat atau sebut, manakala di dalam Islam zikir lebih merujuk kepada ingat kepada Allah atau menyebut nama-nama Allah. Okey, di dalam Islam, zikir kepada Allah adalah sebahagian ibadat dan orang Islam yang melakukannya mendapat pahala. Okey, seterusnya Mukadimah akan mengupas lebih lanjut mengenai 9 kebaikan berzikir yang antum perlu ketahui. Okey, sebelum tu Mukadimah nak antum dengar betul-betul, fahami betul-betul sebab apa? Pada akhir tazkirah Mukadimah nanti, Mukadimah akan selitkan beberapa soalan. Sekiranya antum inginkan hadiah, antum kena jawab betul-betul. Okey, Mukadimah pergi kepada yang seterusnya. Okey, zikir bukan sahaja dilakukan selepas solat, tetapi boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Okey, maknanya kat sini antum bukan masa nak solat je antum perlu berzikir. Tak ya, maknanya kalau duduk saja-saja pun tak ada buat kerja, tak ada buat apa, antum digalakkan berzikir. Okey, sibuk dengan aktiviti harian bukan bermakna tiada ruang untuk berzikir. Ia paling mudah dilakukan, namun kebaikannya terlalu besar untuk disia-siakan. Antum perlu ingat, zikir ni nampak je dia punya perkataan tu mudah sahaja, tetapi pahalanya begitu besar. Okey, antara kebaikan yang pertama, kebaikan zikir yang pertama iaitu dapat menghalau syaitan. Siapa kat sini yang takut pada hantu? Kalau dekat sekolah tu ada je kan yang ajak kawan pergi ke tandas. Sebab apa? Dia takut seorang-seorang pergi kat tandas, takut ada hantu. Jadi antum tak perlu risau. Okey, apabila antum mengamalkan zikir secara tak langsung, syaitan semua, hantu semua takut pada antum. Okey, Mukadimah jelaskan sedikit ya. Okey, syaitan benci syaitan benci kepada manusia yang patuh kepada perintah Allah. Okey, kerana itulah ia sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Pelbagai hasutan dibisikkan supaya manusia mendapat kemurkaan Allah. Tak kala seseorang manusia berzikir, zikir yang dibacanya dengan serta-merta menjadi pendinding diri. Syaitan menjadi lemah kerana manusia yang dihasutnya kini sedang dalam kekuatan. Lalu syaitan bertindak menjauhkan diri. Yang kedua, kebaikan yang kedua iaitu Allah ingat kepadanya. Sebagai pencipta dan pemilik seluruh alam semesta, tentunya Allah suka kepada hamba-Nya yang mengingatinya. Hamba tu siapa? Kat sini kita lah. Hamba tu kita kat sini. Allah berfirman yang bermaksud, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Yang ni dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Jika kita ingat kepada Allah semasa senang, Allah pasti akan mengingati kita semasa sukar. Seterusnya yang ketiga iaitu dapat menanam rasa syukur. Zikir menjadi asas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Semakin banyak kita berzikir, bermaksud semakin banyak kesyukuran kita kepada Allah. Lidah yang basah kerana zikir terlepas dari mengatakan hal-hal yang tidak baik dan merosakkan. Apa jua kerosakan yang berpunca daripada lidah seperti menipu, mengumpat, memfitnah telah terhalang oleh kebiasaan berzikir. Itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat, menambah rasa cinta kepada Allah. Apabila kita cintakan seseorang, nama dan dirinya selalu kita sebut dan ingati. Perasaan orang bercinta begitu indah sehingga sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Begitulah juga bila kita bercinta dengan Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin dekat Allah mengisi hati kita. Zikir menjadi kunci kepada pintu cintanya. Perasaan sedar akan kebesaran Allah inilah yang menjadikan kita umat Islam yang hebat, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Kita yakin Allah adalah satu-satunya di hati kita, yang melindungi, yang membimbing dan yang membahagiakan. Kepadanya jugalah tempat kita meletakkan sepenuh harapan. Yang membawa maksud kat sini, Allah akan sayang kepada hamba-Nya yang selalu ingat kepadanya. Oleh itu, marilah kita sama-sama ubah diri kita sekarang ni ke arah yang lebih baik. Seterusnya nombor 5, dapat membersihkan hati. Zikir juga dapat membersihkan hati. Kerana zikir ini adalah ubat bagi semua penyakit hati. Hati yang kotor kembali suci dengan zikir. Hati yang mati hidup semula kerana mengingati Allah. Seperti kata Ibnu Taimiyah, perlunya zikir kepada hati sama seperti air diperlukan oleh seekor ikan. Maka zikir ini juga sering dikatakan sebagai makanan kepada hati dan jiwa. Hamba yang lalai dalam mengingati Allah akan meletakkan hatinya dalam kejauhan dan kekosongan. Ini kerana Allah bukan lagi menjadi keutamaan. Dirinya sentiasa mencari sesuatu bagi mengisi hati yang sering kosong. Seterusnya yang keenam, dapat membuang rasa kebimbangan. Ketika dalam keadaan sukar, tambahkanlah zikir. Sebutlah subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Pujian, kesyukuran dan mengingati kebesaran Allah ini akan melegakan hati dan minda yang dilanda kebimbangan. Hanya Allah yang Maha Kuasa berkuasa di atas segalanya. Apa yang berlaku hanya akan berlaku atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka pergantungan kita hanya kepada Allah yang Maha mengetahui. Lalu zikir menukar perasaan bimbang itu kepada ketenangan dan kegembiraan. Semua ketakutan hilang serta-merta kerana keyakinan kepada Allah. Hati dan minda yang tenang secara langsung menjadikan kita hamba yang kuat. Orang yang mempunyai hati yang tenang pasti akan terpancar di wajahnya cahaya kebahagiaan. Itu yang ke-6. Yang ke-7, mendapat kebaikan di dunia. Orang yang sedang berzikir dikelilingi para malaikat. Hidupnya sentiasa dalam keberkatan dari Allah. Zikir menimbulkan keseronokan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Segala yang dilakukan di dunia mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir mengurangkan beban seseorang. Sebagai contoh, Fatimah radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Rasulullah kerana keletihan melakukan tugasan hariannya. Rasulullah menasihatkan Fatimah
agar berzikir subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Okey, seterusnya yang ke-8, mendapat ganjaran daripada Allah. Walaupun zikir amat mudah dilakukan, namun ganjarannya begitu besar. Allah memberi keampunan dan pahala buat hamba yang berzikir kepadanya. Dirinya seperti berada di dalam taman syurga di mana kebaikan mengelilingi dirinya. Zikir menjadi sumber pahala buat diri mereka yang mengamalkannya. Okey, yang terakhir iaitu yang ke-9, mendapat kebaikan di akhirat. Okey, dalam kesunyian malam, bibir mengucapkan zikir diiringi air mata. Kebaikan akhirat pastinya impian bagi semua umat Islam. Zikir menjadi cahaya bukan sahaja semasa hidup, malah cahayanya turut menerangi kubur kelaknya. Di akhirat kelak, zikir juga memberi manfaat kepada yang sentiasa melakukannya. Zikir boleh menyelamatkan diri daripada api neraka yang amat menyeksakan. Orang yang bertakwa menyibukkan dirinya dengan zikir dalam duduk, berdiri, berjalan dan baringnya sentiasa ada Allah. Dunia menjadi saksi amalannya dan pastinya tempat mereka yang bertakwa adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ada 9 semuanya kebaikan berzikir. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, okey, Maklimah nak bagi antum soalan. Okey, soalan ni antum boleh jawab. Lepas tu hantar jawapannya kepada Maklimah. Nombor telefon Maklimah 017-9566-349. Siapa yang cepat jawab betul semua, dikira pemenang. Dan hadiahnya akan Muallim Huzaifah bagi nanti. Dengar baik-baik . Soalan pertama, semua yang soalan Maklimah bagi ni ada dalam video Maklimah ini. Soalan yang pertama, dalam bahasa Arab, zikir bermaksud, apa jawapannya? Soalan yang kedua, apakah hikmah? Apakah hikmah yang antum dapat apabila mengamalkan zikir? Yang ni antum kena fikirkan sendiri ataupun nak ambil daripada yang Maklimah punya video pun tak ada masalah. Ni lebih kepada kebat lah ni. Seterusnya dalam situasi soalan nombor 3, dalam situasi bimbang ataupun dalam keadaan susah, kita digalakkan untuk menyebut zikir apa? Yang ada 3 perkataan tadi. Maklimah ulang lagi sekali. Soalan yang pertama, dalam bahasa Arab, zikir bermaksud apa? Yang kedua, apakah hikmah yang antum dapat apabila mengamalkan zikir? Soalan yang ketiga, dalam situasi bimbang ataupun dalam keadaan susah, kita digalakkan untuk menyebut zikir apa? Ada 3 perkataan yang Maklimah sebut tadi. Itu sahaja daripada Maklimah. Maklimah harapkan antum semua jaga diri. Dan terima kasih kerana menonton video Maklimah pada minggu ini. Diharapkan apa yang Maklimah sampaikan ini sama-sama kita dapat manfaatkannya dalam kehidupan kita seharian. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.